Alhamdulillah Rabbil Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurun ala nur, di mana pada hari ini kita memperingati manusia yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya daripada sisi dirinya sendiri, manusia yang paling agung, yang mana apabila manusia ini diturunkan kepada kita, membawa rahmat kepada sekalian alam. Maknanya manusia ini bukanlah manusia yang seperti biasa kita tengok, tetapi manusia agung ini adalah yang sejak awal lagi Allah menciptakan dirinya yang pertama. Cuma yang dizahirkan tu adalah untuk melengkapkan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kesempurnaan iaitu sifat-sifat untuk Allah menceritakan, memanifestasikan, menzahirkan, mentajalikan zatnya, zat dirinya, yang mana sebelum ada apa-apa, sebelum apa pun Allah jadikan, Allah menciptakan nurnya, iaitu Nur Muhammad. Jadi kita ini menyambut 12 Rabiul Awal, iaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah saja kita mengagungkan hari kelahiran yang di bumi, tetapi kelahirannya sekali yang awal-awal Allah jadikan, itu nurnya. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang digelarkan, iaitu yang pertama-tama Allah jadikan, iaitu dinamakan sifatullah. Dia itulah sifatullah yang dikatakan makhluk, tetapi sebenarnya berselindung di sebalik makhluk. Seperti mana yang diajarkan kepada kita. Kalau tidak, kita tak faham apa yang dikatakan tadi dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 19. Waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahad. Hendaklah engkau berlemah lembut, jangan kau ceritakan perihal alam ahadah.
Kerana alam ahadah ni, kalau kita ceritakan, orang akan mengatakan kita ni ketuhanan. Tapi sebenarnya kita ni tak pernah ada bila kita dah mengetahui ahadah tu. Jadi yang dia menceritakan diri dia bila kita dah mengetahui diri kita, dah Allah perkenalkan diri Allah pada kita. Kita tenggelam rupanya bukan tenggelam pun. Tapi sebelum kita kenal, kita akan tercari-cari, teraba-raba, teragak-agak. Tapi apabila Allah dah melenyapkan kita, menghilangkan kita, dan diberi kita hidup, baru kita tahu hidup itu kepunyaan Allah. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah rahmatan lil alamin. Inilah yang dikatakan dia memberi, tugasnya memberi yang kita nak jelaskan kepada semua manusia. Bukan manusia Islam saja. Semua manusia beruntung bila dia ni membawa rahmat. Apa rahmatnya? Supaya manusia tahu bahawa dia tidak pernah ada. Dan dia mengerjakan amal soleh, itu adalah cerita-cerita Allah. Tapi apabila manusia itu dia tidak faham, dia akan mengatakan dia itu ada keakuan diri, maka dia kata dia yang beramal. Maka itu bukan amal soleh. Maka itu dalam surah Al-Quran Allah kata, Allah suruh kita amanu, innal lazina amanu wa amilus soleh. Allah suruh beriman dulu. Beriman tu apa? Seperti Muhammad. Jadi kita tengok Nabi Muhammad SAW, kalau kita cinta pada Nabi Muhammad SAW, bukan sekadar qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni, ikuti. Fattabi'uni, ikutilah ia. Allah yang suruh Muhammad kata pada umat kau, qul in kuntum tuhibbu, kalau nak cinta aku, ikut macam kau. Ikut jejak langkah. Yang mana satu? Dia langkah tu. Macam mana? Dia simpan janggut, dia gini. Itu pun ikutan, tapi itu belum lengkap. Yang lengkap dia macam mana? Cuba kita bedah siasat ayat tu tadi. Tuhibbuna Allah, nak cinta pada aku, ikut yang mana satu? Luar dia, dalam. Dalam tu, apa dalam dia tarik kefahaman yang Rasulullah ajarkan? Tahu? Tauhid. Macam mana cara? Fattabi'uni. Ikuti betul-betul sampai engkau tak ada, tinggal Muhammad. Sebab dalam diri engkau, kolbun kau, ada segumpal. Di dalam kolbun kau ada sirullah. Ada Nur Muhammad punya rahsia. Di situ kalau kau jumpa Nur Muhammad dalam kolbun kau, di situlah kenderaan kau yang kau telah mengikuti Nur Muhammad, lebur di situ. Itu yang akan membawa engkau kepada cinta kepada Allah. Ini pada hari ini 12 Rabiul Awal bersempat. Allah nak bagi pada kita semua. Pada kita semua ini, apa yang dikatakan yang dibawa rahmatan lil alamin, harga yang sangat besar, yang kita tak tahu nak nilai kat mana letak tempatnya tadi. Rasulullah SAW mengajar pada Sayyidina Ali, Omar, Osman, Abu Bakar, semua sahabat-sahabatnya beres. Sahabat-sahabat ajar kepada tabi'in beres. Selesai dapatkan geliga ni tadi. Maknanya la ilaha illallah tu sampai memegang tu tak tanpa melepaskan. Kita tak memegang, kita hanya membaca, maka itu dia mudah terlepas. Sebab kita tak memegang dia seperti bara. Jadi kita tak dapat itu. Bara tu adalah benda yang berharga. Panas tapi berharga. Tapi dia terus pegang, dia akan jadi nikmat. Dia akan dicintai. Sebab itu nilai kita, perjuangan jihad yang betul-betul kita nak ikut betul-betul.
Ada orang tanya pada zaman Rasulullah, tanya lebih kurang, Rasulullah, aku cinta pada engkau. Engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Apa syarat dia? Bersiaplah untuk susah. Kalau engkau betul cinta aku, bersiaplah. Kerana pakaian aku adalah susah, fakir. Jadi gitu. Kalau betul kita nak tenggelam, nak cinta pada Allah, cinta pada Nabi Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Fattabi'uni. Michael Jackson, engkau cinta pada Michael Jackson, engkau kena harus bukan menyebut aku cinta aja. Aku cinta kau Michael Jackson, bukan sekadar sebut. Susah, ikuti rentak dia, pakai gelang dia, jalan ke belakang, suara rambut dia dengan macam-macam, sampai orang dah tengok engkau, wih, Michael Jackson ada kayak LIA lah. Padahal Michael Jackson belum terbang lagi. Orang dah tunggu ramai dah nak menantikan Michael Jackson datang. Ingatkan dah terlewat sebab ada Michael Jackson satu lagi. Sabiji. Sama, jadi orang ramai pun, Michael Jackson, dia dengan jalan dia, dengan suara dia. Sama semua. Michael Jackson lah, aku jumpa lah. Dah sampai lah. Padahal belum sampai. Dah aku nampak sendiri dengan mata kepala aku. Jadi kita kul in kuntum tuhibbuna Allah, nak dicintai, fattabi'uni. Ikut dia sampai engkau tu dah tak ada nama engkau, yang ada Muhammad. Macam mana nak jadi Muhammad? Maka Muhammad adalah sentiasa memberikan kebaik. Jangan ingat engkau tu Muhammad, bukan. Engkau bawa watak, iaitu engkau sentiasa memberikan kebaikan. Orang ludah engkau, orang zalimi engkau susahkan. Tapi engkau balik, ya Allah, jangan apa-apakan dia, ya Allah. Itu engkau ada duduk makam Muhammad. Tak payah engkau mengaku Muhammad pun tak apa. Tapi engkau dah Allah pilih menduduki makam, cukup Allah yang nilai engkau. Itu yang dia dimaksudkan, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ikuti dia sampai tenggelam, tak ada diri engkau, dan menyaksikan semua nanti engkau ni lah Muhammad. Dicintai Allah tak? Cintai tak? Sebab engkau dah duduk makam Muhammad. Cinta tak automatik? Itu tadi maksud ni. Itu yang harus difahami. Itu yang kita harus berdasiasat dan kita nak bawa dalam kehidupan kita. Baru betul-betul kita jadi umat Muhammad. Baru kita dipilih jadi umat Muhammad. Beruntung kita. Di situ para nabi-nabi nak jadi umat Muhammad. Sebab dia nak tenggelam dalam. Sebab para nabi memang dia dah biasa nak tenggelam dengan Nur Muhammad. Tapi dia bila tak jadi umat Muhammad, dia tak dapat barisan dia tu tak. Tapi kalau umat Muhammad didoakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan Rasulullah SAW tu tadi. Itu yang tadi kita tenggelam, lebur dalam sifatullah yang bernama Muhammad jua nama dia. Di situ barulah kita tahu punya dia selalu bersalah, zat Allah dan sifat selalu berkasih sayang, berselawat. Jadi bila kita berselawat, maka automatik bukan siapa-siapa pun sebenarnya Allah berselawat atas dirinya, zat dan sifat. Jadi tak ada lagi dah istilah maknanya ada dua. Sebenarnya tetap, walaupun berselawat, dia tetap Esa. Itu yang kita nak faham. Bukan saya cakap orang lain selawat tu dia tak apa. Itu biar. Itu masing-masing punya posisi. Tapi kita dikurniakan Allah kepahaman yang di sisi Allah sebenarnya, innallaha, aku berselawat pada diriku. Diriku siapa? Aku nak bagi kau faham, diriku tu sifatku normal. Akunya kau takkan faham. Jadi aku ceritakan tadi, bahawa supaya engkau faham sebenarnya aku berselawat pada diriku. Tak ada semuanya. Ingin aku kenali supaya engkau bila kenal bahawa engkau tak ada. Yang ada sebenarnya aku menceritakan diri aku. Baru kita faham, ya Allah, di situ makam yang paling wa amma bi ni'mati rabbi, paling best nikmat itu tenggelam dengan tak ada diri kita.
Memang kita nak buat Allah ilaha illallah, tak ada. Susah. Tapi Allah nak tengok peperangan kita betul-betul nak hilangkan. Berbagai cara, dengan puasa, dengan jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Allah tahu susah kita nak jaga perang, nak sampai hilang diri. Susah. Tapi bila susah, Allah dah janji. Fa inna ma'al usri yusron. Susah nak menempuh jalan Allah. Allah kata apa? Akan aku mudahkan dalam susah. Macam mana? Allah yang memfanakkan kita. Tapi jangan paksa, tunggu waktunya. Kita buat je sungguh-sungguh. Macam mana yang Allah berikan kepada kita, wazidnahum huda, petunjuk-petunjuk untuk kita buat. Di situ nanti Allah yang sendiri akan hilangkan. Macam mana cara dia? Tempoh hari dah saya bagi tahu di Kelantan. Tak semestinya seperti Nabi Musa melihat cahaya Muhammad yang dilihatkan kepada dia. Kalau kau boleh tahan Musa lihat cahaya itu di tepi tu, engkau bolehlah lihat aku. Tapi itu sebenarnya satu gurauan ataupun satu kasih sayang. Allah ajak berkasih sayang dengan Musa. Sebenarnya cahaya itu yang boleh bawa kepada Allah. Tapi Allah bahasakan, kalau kau boleh bertahan, kau lihat dah. Musa sungguh-sungguh lah lihat. Sungguh-sungguh tu punya tajam api cahaya Nur Muhammad. Bila kena cahaya tu pengsan. Hilang tak diri? Hilang. Itu salah satu cara Allah nak fanakkan Nabi mu supaya dapat. Bila tak mati, tak dimatikan Allah, engkau matikan sendiri, susah. Memang susah, tahu ni. Ada je macam-macam. Sikit selalu Zara pun ada lagi engkau nak ada. Ya? Tapi bila dia yang bagi engkau lihat cahaya tu tadi, ada siapa-siapa yang pernah lihat, hilang dia. Kalau dia kata 3 jam. Tapi Nabi Musa kena 40 hari. Atas gunung. Yang dia punya pengikut dia 40 orang kat bawah tu. 4 bulan baru bangun. Tu jauh bawah tu. Nabi Musa punya ketahanan ni maknanya 40 hari. Ini 4 bulan di bawah. Tak sedar-sedar 4 bulan. Itu jauh cahaya dia nampak tu. Percikkan. Macam mana kalau kita lihat. Tu umat Nabi Musa kuat-kuat semua. Kalau kita lihat tak tahu, setahun mati terus kot. Tu. Jadi itu perjalanan untuk Allah nak perkenalkan diri Allah. Manusia harus mati. Mati tu berbagai cara lah. Salah satu saya cakap tu Nabi Musa dengan cahaya. Rasulullah SAW lain cara dia, macam-macam juga. Tapi salah satu dia dalam keadaan sedar. Dia hilang diri dia. Wa ma ramaita. Special Allah bagi kekasih dia. Dalam keadaan sedar. Musa, itu apa terompah, 2 terompah kau buka, tanggalkan. Musa faham apa bahasa Allah. Tanggalkan 2 terompah tu, tanggalkan dunia, tanggalkan diri kau. Tak selesai juga. Tapi Allah bagi tahu, kalau kau dah tanggalkan tu, kau berada di lembah Muqaddasi Toha. Kau berada di kawasan yang sangat suci. Berada di sisiku. Maknanya suci. Jadi Musa dah faham. Dia tinggalkan bukan terompah je. Bukan terompah je. Dia faham bahasa Allah Ta'ala. Spesialnya tadi. Terus dia tanggalkan diri, dia hilangkan. Tak cukup lagi. Nabi Musa kata nak lihat. Allah bagikan. Bagikan juga. Bila dia difanakkan, lebur, mati. Baru dia bangun aja 40 hari tu. Aku yang paling beriman pada Allah. Dia bagi tenaga oleh Allah. Mengesakan, dia yakin betul-betul. Kamalul yakin. Dengan sebab Allah fanak. Jadi kita minta Allah fanakkan kita. Kalau kita nak buat, memang kita kena disuruh buat. Tapi yang betul-betul asliah akan datang nanti. Pemberian anugerah dia sendiri yang akan mematikan diri kita nanti. Sebelum datang mati yang ada di jalan-jalan cerita yang lain. Rasulullah SAW contoh saya. Itu Nabi Musa cara dia begitu. Dan banyak cara lagi lain. Banyak, bukan tu cara saja Allah nak bawa. Supaya kita kenal dia, lebur dengan dia. Baru kita faham apa hala tuju hidup kita. Kalau selagi tak dapat tu, kita tak tahu apa hala hidup kita. Kita nak balasan itu bukan hala tuju hidup kita. Ada yang lebih besar daripada balasan surga. Iaitu Rabb. Ulang. Irji'i ila Rabbi. Irji'i ila
Biki. Pulang kepada tenggelam. Itu hal tuju sebenar. Baru irji ila rabbiki. Radiyatan. Baru kita mardiatan. Dibagi lagi kita kenikmatan yang sebenar di sisi Allah. Pada awli. Dan kita tergolong daripada golongan orang yang benar-benar. Seperti Rasulullah. Golongan kita. Nabi-nabi, para wali. Pada awli jannati. Dan baru masuk. Syurga jadi nombor berapa tu? Syurga jadi nombor berapa? Allah dulu masukkan dalam golongan yang nikmat, iaitu Rasulullah kita dapat jumpa, Rasul-Rasul, para Nabi, wali-wali Allah kita terkumpul dalam kumpulan tu. Baru Tawli fi ibadi, wa tawli jan. Nombor 3 baru jannati. Masuk jannah mana yang kau? Jadi kita kupas pada siasat ayat-ayat ni supaya kita tidak jadi kebingungan ataupun kita ingatkan tadi syurga idaman kita. Padahal dah jelas Allah Ta'ala kata, aku dulu. Kalau kau tak merasai mati, kau tak akan tahu. Jadi aku perlu mematikan kau dengan cara sebelum datang mati yang sebenar, iaitu kau harus tahu. Iaitu apa dia? Kau kena fakir. Usaha kau jangan merasa ada kedirian, La ilaha illallah. Banyak kan. Fakir. La ilaha illallah tu fakir. Jadi fakir kita la ilaha illallah. Bukan jadi la ilaha illallah banyak sebut jadi kaya, lagi jadi tamak kumpul tak. Lagi kita nak meninggalkan kesukaan kita. Bukan membenci tau. Kita meninggalkan tu supaya kita mudah duduk kat tempat yang asliah. Kita duduk di alam maknanya orang yang bijak, kata Sayyidina Ali, dia mematikan diri dia dulu di dunia sebelum mati ajalnya sampai. Sebab bila orang menunggu ajalnya sampai, baru dia nak cari kat mana Allah, itu orang yang ruh. Tapi bila di dunia dia hidup lagi, dia cari macam mana aku nak mencapai kepada Allah, itu orang yang beruh. Di dunia lagi dia nakkan Allah. Jadi Rasulullah SAW ajar gitu dengan sahabat. Dapatkan Allah Ta'ala, iaitu la ilaha illallah. Tak ada. Jangan ada diri kita baru dapat. Selagi kau rasa ada lagi engkau, mana kau tak dapat. Kau tak dapat Allah. Tapi pastikan betul. Rasulullah Isra wal Mi'raj, dia tanpa menanggalkan kedua terompah. Maknanya berjumpa Allah dengan natural macam ni. Nabi-nabi lain kebanyakan tanggalkan. Kenapa spesial Rasulullah dengan keadaan kekasih Allah SWT. Special dia nak tunjukkan. Untungnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita, kalau kita ikut betul-betul Rasulullah SAW, kita pun gitu juga. Tapi bukanlah kita ni Nabi, tapi makamnya tadi saya cakap tadi. Iaitu, kita begini aja kita dah. Gerak kita dah rasa kita bukan bergerak. Dah tak ada diri kita. Wa ma ramaita. Itu maknanya engkau dah jadi Michael Jackson lah. Itu engkau dah jadi Muhammad. Jangan engkau terpedaya lagi. Engkau dah jadi Muhammad. Sebab engkau dah ketiadaan. Jadi engkau dah merasai. Bukan engkau ada lagi pergerakan. Engkau tu adalah pergerakan. Percakapan Muhammad tu ada percakapan Allah. Penglihatan Muhammad tu ada penglihatan. Bila kau dah duduk makan Muhammad, engkau dah. Kau membunuh, bukan engkau. Itulah sebenarnya kehidupan. Tak merasa ada kedirian. Itulah makam Muhammad. Maknanya dia dah bertemu Allah dalam keadaan natural. Tak payah tunggu fana, tunggu 4 bulan baru bangun. Dia dah sampai, dia dah. Macam ni keadaan, dia dah. Tak ada rasa. Dia tak ada rasa kedirian. Itu anugerah daripada Allah. Aku baru kenal Allah. Tak. Itu peringkat baru-baru. Tapi peringkat dah ikut Muhammad tadi, dia dah natural. Disembunyikan di situ. Dalam kehidupan ni, orang tak tahu makam dia. Hanya orang yang duduk makam tu, dia akan menghidu. Oh, ada orang duduk makam Muhammad.
Ada orang ikut, ada makam Ibrahim ni. Ada orang makam Nabi Musa ni. Macam mana makam Nabi Ibrahim? Kita kena tahu. Kan? Jadi makam Ibrahim, contoh bila nak dibaling dalam api, kan? Malaikat datang. Ibrahim doa minta pada Allah, engkau nak dibaling dalam api. Malaikat, kau balik. Kau ingat Allah tak tahu aku nak kena baling dalam api? Siapa boleh duduk situ? Dia makam Ibrahim. Mulia. Bukan senang. Tapi dalam banyak-banyak makam Muhammad tu tadi dia adalah daripada makam Muhammad ni akan percik jadi makam Ibrahim, makam masuk ke sulbi-sulbi Ibrahim. Pecahan. Tapi ibunya daripada nak jadi Muhammad tu rahmatan lil. Dia punya sifat tu gitu. Orang baling batu, orang ludah, balik dia menangis-nangis doa, ya Allah, jangan apa-apakan dia. Cepatnya dia cepat takut orang tu kena balasan. Padahal orang tu menzalimi Muhammad. Doa Muhammad memang cepat makbul. Tapi Rasulullah cepat balik, takut balasan kena kat orang. Dia doa, tolong jangan apa-apakan dia, hamba engkau ya Allah. Kalau engkau bagi dia petunjuk, bagi dia hidayah, dia tak tahu. Kalau engkau bagi tunjuk, engkau lagi bijaksana. Dia pujuk pula Allah Ta'ala supaya jangan apa-apa orang yang menzalimi dia. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina. Baru terasa kita berselawat. Sebab nampak dia punya watak rahmatan lil alamin. Tak dapat manusia-manusia dah tak ada yang bersifat begitu makam Muhammad. Tapi Allah pilih pada akhir zaman ni ada. Tapi terlalu tersembunyi. Sebab ditutupi oleh ini Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Keliling dia dah bercampur baur, tapi tersembunyi di sebalik, dia berselindung di sebalik. Gitu. Jadi kita lihat dari makam Ibrahim di situ. Bila nak dibaling, malaikat kata doalah minta. Dia lebih yakin lagi pada Allah tanpa doa. Bukan dia tak mau doa. Bukan Nabi Ibrahim sombong. Tapi dia tu dah yakin kepada Allah. Allah tahu apa nak diperbuat dia lagi. Sebab Allah sentiasa memerhatikan. Dia tahu uruskan diri aku. Kalau aku berdoa, seolah-olah aku memaksa Allah Ta'ala ataupun Allah ni tak tahu ke? Seolah dia gitu. Tapi kalau kita tak sampai makam tu, tak boleh. Kalau makam kita, makam orang awam, berdoa. Tapi kalau kita dapat makam tu, kita harus begitu juga. Kalau dikuningkan Allah makam gitu, bukan kita ni Nabi Ibrahim, tapi pada keadaan tu kita dapat duduk makam Ibrahim. Macam mana? Sentiasa kita merasakan Allah tadi yang kontrol. Tanpa kita meminta-minta. Kita tahu dah, lebih yakin dia yang susun hidup. Maka betul bila dilontarkan dalam api itu jadi sejuk. Kunayana kurni bardan salamuna ala. Selamatkan Ibrahim. Allah kata selamat, api yang panas akan jadi habis semua, tengok Ibrahim masih lagi macam biasa. Itu maknanya makam Ibrahim. Makam Rasulullah tu tinggi macam tu. Tetap orang buat nyanyi, dia doa. Abu Jahal, Abu Lahab, semua buat macam-macam fitnah nak upau. Tetap Nabi doakan dia. Menangis-nangis, ya Allah selamatkan, bagi dia hidayah. Macam mana punya jiwa sifat suci. Makam Nabi Yunus, bagaimana? Jadi kita bila baca Quran, kita tengok makam-makam dia tadi, macam mana kita nak bawa. Kalau kita baca, kita tak berdasiasat, macam mana kita nak dibagi merasakan watak sebenar tu. Kadang kita baca je, kita tak berdasiasat, tidak mengakhlakkan apa cerita yang kita baca dalam Quran. Jadi itu kita kena tahu dalam kehidupan kita ada Allah nak ceritakan diri dia. Jadi cerita yang macam mana?
Yang kita nak bawa adalah apa yang Allah Ta'ala pusatkan pada kita, itu makam-makam dia. Engkau akan berlaku gini, engkau akan berlaku. Itu semua dalam pengetahuan Allah. Jadi macam mana kita nak lakukan supaya dia tu jadi watak yang original, jangan ada pengakuan diri. Bila kita ada pengakuan diri, dia tak jadi original. Kita menutup. Macam Firaun, Allah bagi kudrat, dia mengaku tu kudrat dia. Maka tu dia kata, aku ni Rabbukumul aku Tuhan, sebab dia rasa kudrat tu dia pun, dan Allah bagi istidraj, bagi lagi. Supaya dia boleh mengaku, jadi contoh pada yang lah. Jadi semua ada skrip-skripnya. Jadi yang jadi merisaukan kita tak irji'i ila Rabb. Itu je. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, dia bagi tahu kan. Abu Bakar ke Sayyidina Umar? Istiqamah tu adalah menjaga jangan ada kedirian. Tetap kita rasakan maknanya dia je dalam kehidupan kita. Orang kata, mana boleh kalau rasa kedirian Allah yang gila gitu. Bukan gila. Jadi bertambah cantik lah. Sebab Allah yang maha sempurna, kau serahkan. La haula wala, serang kepada dia. Allah akan cantik. Tapi kau tak serang, kau rasa kau boleh kontrol. Ya, anak. Makin rosak. Itu manusia yang tak faham sekarang gitu. Bila dia tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia rasa dia boleh berusaha, dia boleh ikhtiar. Dia masih letak di situ. Kita bukan maknanya bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita duduk diam tunggu arahan daripada Allah baru nak. Tak. Semua gerak geri diam tu semua dia. Dia yang suruh berusaha ke sini, ke sana, ke sini. Kita dah tak nampak lagi kita yang ada. Itu maksud saya, bukan kita dah kenal diri, dah kenal Allah, kita duduk diam. Bukan. Diam tu pun kalau tak diizinkan, kau tak boleh diam juga. Tak? Semuanya kita dah rasakan sebab kita tahu degup jantung kita naik, nafas kita naik, turun, berhenti, dia juga. Adakah apa-apa lagi kita? Habis itu nanti baru kita nampak, jelas kebesaran Allah. Dalam diri kita dah rasakan kebesaran dia. Tak ada sikit abuk pun kebesaran kita, kuadrat kita, kehendak kita. Tak nampak. Itulah betul. Barulah kat luar kita nampak semua. Tak akan boleh bagi apa-apa mudarat pada kita. Sebab kita nampak semua Allah yang air hujan berapa banyak nak turun ni kejap lagi hujan ni, berapa banyak nak turun, semua Allah tahu berapa bilangan. Semua arahan Allah suruh tu. Semut hitam atas batu hitam di malam gelap gelita, Allah yang tahu memperjalankan tu. Padahal gelap gelita di malam di atas batu hitam, mana semut tu nak pergi? Tapi Allah bagi radar kat dia, ke sini pergi kau, ke sini pergi kau, selamat. Kalau kita dah sesat dah kalau hutan gelap kan. Tapi tetap siapa yang bagi perjalanan itu tak apa. Tapi kalau dia bagi kau terang benderang jalan yang betul, kalau dia bagi sesat, tak jumpa jalan kau. Jangan sombong. Pasal benda dah berlaku. Ya, jalan cerah-cerah betul, jalan clear. Tapi dia tak dapat bagi kau jumpa tempat tu sebab kesombongan kau. Kau guna apa benda pun tak jumpa juga. Alat canggih macam mana tadi. Tak? Jadi kita lihat macam mana cara Allah nak memperkenalkan diri Allah itu kepada kita. Tak lain kita kena ikut Nabi Muhammad SAW. Itu contoh yang paling jelas. Jadi kita beruntung, jelas dia tunjukkan contoh. Apa dia? La ilaha illallah. Nabi Adam, la ilaha illallah. Adam Nabi semua 124,000 Nabi-Nabi semuanya la ilaha illallah dulu. Bereskan dulu. Bedah siasat dulu. Dah bedah siasat, akhlakkan dalam kehidupan. Engkau tak ada. Angkat ni kau rasa Allah. Melihat kau rasa Allah. Mendengar. Apa pun semua ilham datang semua daripada Allah. Dah. Jambil temikai bagi kau dalam bukan. Jadi inilah kehidupan yang sebenarnya. Iaitu tanpa merasa ada keakuan diri. Selain daripada itu, innal insana lafil us. Manusia dalam
illal ladzina amanu, dia ulang balik, inna illal ladzi, melainkan beriman. Baik, itu iman tu tak ada rasa diri. Iman tu bukan sekadar percaya, tak ada rasa diri dah, bukan lagi Ayumi, bukan lagi, maknanya tambah lalu, bukan lagi tidak, maknanya kita menyebut-nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan menyebut-nyebut aja. Kita dah mempraktis, bukan praktis, praktikal tu dia dalam lagi pada praktikal. Kan saya dah ceritakan tadi, la ilaha illallah tu bukan sekadar praktikal aja. Praktikal tu pun masih belum cukup. Maknanya betul-betul meyakini tak ada. Macam mana nak cakap? Kalau praktikal mana kita buat-buat lagi kan? Buat-buat lagi, belum lagi. Dia atas lagi praktikal. Praktikal juga, tapi lebih dalam lagi, iaitu tanpa praktikal tu pun bukan kita. Tak ada diri kita. Jadi Nabi Muhammad SAW tu, dia punya cara Rasulullah dapat ni, untuk kenal Allah tu, Rasulullah maknanya Allah Ta'ala telah gaibkan dia. Bila gaib, Rasulullah difanakkan dia. Tenggelam dengan kecintaan. Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Nur-nur kecintaan tu pada diri Nabi tu, Habibullah, tenggelam dalam. Tak adalah. Muhammad dah tak ada, tinggal Ahmad. Ahmad dah berasyik, tinggal Ahad, dia dengan diri dia. Ahad. Di situ sampai Rasulullah SAW kenal Allah Ta'ala. Rupanya dia Muhammad pun tidak ada. Muhammadun ilah, Muhammad tu hanya seorang Rasul saja. Tak ada lain. Muhammadun ilah, Rasul, kata Allah. Muhammad tu hanya seorang Rasul saja. Allah Ta'ala kata. Hanya pesuruh aku. Tak ada juga. Habis apa yang ada? Hudwah. Kerana Rasul ceritanya adalah membawa pesanan daripada zat dia Allah. Untuk menceritakan diri zat. Itu tadi. Jadi cerita-cerita yang ingin aku dikenali sebenarnya dia nak menceritakan diri dia. Di situ dari Rasulullah bila dapat, itu nikmat yang paling besar. Bila dapat, dileburkan Allah. Baqa. Kullu man alaiha fana wa yabqa. Semua betul-betul Allah bagi binasa. Kita tak ada, kita semua tak ada dah. Kita tak nampak apa ada. Berbalik kepada asal yang Allah Ta'ala awal, huwal awalu, asal Allah Ta'ala huwal awalu adalah dia cukup dengan dirinya sendiri. Tak perlu dia nak zahirkan apa, Nur Muhammad, tak perlu. Dia kembali akan kepada zat tu tadi yang tak ada perlu untuk nak diceritakan sifat-sifat. Cukup zat tu tadi, tempat kepuasan, tempat keasyikan dah tak ada lagi dah, dinding zat tadi. Hingga Rasulullah kata, jangan kita mengkaji zat. Cukup sifat tu kita dah tahu zat tu macam mana. Maka tu sifat tu akan menjelaskan zat tu tadi. Jadi zat tu jangan dikaji. Rasulullah kata. Masin, macam mana masin ni? Jangan dikaji. Kita kena kaji siapa yang bagi masin tu. Allah. Kita manis. Jangan dicari-cari minum air manis. Manis. Tak payah cari. Kita hanya ingat siapa yang bagi manis. Jadi kita kena ingat Allah. Kalau manis tu sedap, Allah. Kalau masin gini, Allah tu yang menjadikan. Jadi tenggelam. Yang ada hanya yang kita tahu dia. Tenggelam dalam cahaya, tenggelam dalam lautan. Tempoh hari saya ceritakan, ada kalanya kita fana contoh. Tak semestinya kita melihat cahaya. Tak semestinya kita berpusing dalam air, lemas. Tapi macam-macam cara Allah boleh bagi fana pada kita. Salah satu contoh, saya ada cerita dulu, kita naik kereta 200. Speed dia naik meter dia 200. Kita tutup tingkap. Ada rasa bunyi tak? Tak ada kan? Senyap je kan? Cuba buka tingkap sikit. Macam mana bunyi dia? Ada kali kita berzikir, Allah nak fanakan, dia bagi gitu. Saya pernah mengalami. Dah rasa macam laju. Laju betul dia. Dah seram tu. Saya buka mata tengok kayu balak datang. Bantai pengsan dia. Panak. Tu. 3 jam, 4 jam. Bangun.
tenaga hidup baru dia bagi. Sentiasa dah bergerak. Mati hidup balik. Mati kau dah tak ada. Ingat kau dah tak ada dah. Tiba dia bagi hidup balik. Macam mana rasa? Hargai tak? Kita hargai, kita rasa. Kita tambah kuat iman kita. Itu baru 3-4 jam. Kalau dia bagi lagi lama, lagi kau. Ibaratnya kalau kita matikan dia fanakkan kita, ibaratnya dia charge kita. Kalau dia bagi hidup, jadi kita jadi, martabat kita jadi bertambah. Ya, aku yakin kepada Allah. Jangan takut pada fanak. Mula-mula memang lah. Dia bagi selengan dulu. Datang malaikat. Lah kita seram malaikat datang. Lepas tu dia bagi ingat, mak kita orang tersayang lah dia bagi ingat. Dah tak jadi kita pun cabut. Tak lulus kita. Kan? Maknanya ada kelemahan. Baru malaikat datang, maut betul datang. Baru kita risau, aku ni mana boleh ada tanggungjawab lagi. Berbisik datang gitu. Gagal kita. Buat lagi, bukan senang nak datang macam tu. Buat lagi ni, kali kita repair betul-betul buat. Bukan senang nak datang. Tapi datang kita berhati-hati lah. Tunggu juga, mati pun mati, jalan kena ingat kepada Allah. Kalau dah sampai waktu aku mati, tu boleh. Tu. Jadi itu masing-masing. Ini jalan ni semua Rasulullah SAW dah tunjukkan. Maknanya kita kena mengalami situ fakir. Selalu fakir, selalu kita akan mudah diberi oleh Allah anugerah-anugerah tu. Iaitu tenggelam dengan. Tapi kalau tak fakir, mana boleh. Rasa ada diri, mana boleh. Allah tu suci, maha suci. Jadi dia mesti nak situ. Setelah dia dah hilangkan, dia fanakkan Nabi Muhammad SAW, baru Allah Ta'ala downloadkan ilmu di sisi Allah. Macam mana cara Allah downloadkan? Allah kena leburkan kekasih dia. Berdosing telinga Rasulullah kalau wahyu nak sampai. 5 minit dah hilang berdesing, tahu dah apa benda Allah nak sampai downloadkan. Itu pun bermacam-macam. Kita tengok macam keluar 3-4 patah ayat je. 3 baris ayat tu pun. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'ak. 3 ayat, tapi dia boleh ceritakan bertahun mencerita dalam tu. Lagi dicerita, lagi dikupaskan. Lagi dicerita, dikupaskan. Itu tadi. Betapa beruntungnya tadi. Bila kita faham, bila kita hidup di sisi Allah. Huruf titik tu pun menceritakan bermacam-macam. Yang kita ingat huruf titik tu tak ada cerita. Kalau kita tenggelam saya cakap ni mangkuk ni cerita tu nun. Titik nun. Sampai sini dia bertitik bertanda pada kita punya kalam. Masuk ke kalam, keluar titik kan. Tapi kalau di ke atas dia gaib. Titik yang tak nampak dia gaib. Jadi kita mengangkat takbir Takbiratul Ihram kan titik tu gaib. Tapi kalau kita tak tenun makrifat, bolehkah kita mendapat anak kunci solat tu untuk mencapai? Dia kena ada anak kunci dia mesti titik. Titik tu gaib. Nama titik dia Nur Muhammad. Itulah kendaan yang kita nak keluarkan roh kita kat titik tu. Nur Muhammad tu bawa menghadap Allah. Pergi Sidratul Muntaha. Di situ Allah memang panggil waktu tu. Iaitu 1 hari 5 Allah berjanji. Tapi engkau tu yang tak dapat nak buat ke situ. Kau masih ada terhubung kau di sini lagi. Kau masih ada lagi nama kau lagi. Kau ada merasa ada sifat kau. Engkau ada ni. Kau masih lagi rasa ada. Mana engkau? Bukan Allah tu ada kat atas. Tapi ini adalah lambang, simbol untuk kita mencapai ke tempat tu. Bila kita dah sampai tempat tu, rupanya dia tak ada ke mana-mana pun. Tapi tinggal lagi engkau belum sampai ke tempat tu tadi. Dan kau tak berusaha nak mencari itu tadi, kau takkan tahu dia kat mana. Sebab dia tak boleh nak dikata dia ada di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Allah tak boleh. Habis tak ada kanan mana ke? Tak ada lah tu. Bukan tak ada. Dia tu meliputi. Habis meliputi macam mana? Engkau kena hilangkan diri kau. Susah lah.
Buatlah dulu. Sungguh-sungguh nanti sampai waktunya Allah yang sendiri yang akan kau angkat tak boleh faham dah gelap dah. Sebab apa gelap? Sebab cahaya terlampau kuat. Cahaya titik nur tadi. Dia bagi kau gelap. Dalam kegelapan tu sebenarnya engkau tak pernah ada pun. Yang ada nur cahaya dia. Disebabkan terlalu terang baru kau tahu kau ni tak ada. Yang ada nur dia untuk yahdillahu linurihi mai. Dia yang boleh bawa. Allah jadikan nur ni untuk bawa kepada Allah. Gitu. Tak boleh naik kenderaan lain. Mesti dengan nur. Jadi kita nampak macam gelap sebenarnya. Gelap tu juga nur. Dengan gelap tu macam kita kaedah ambil kamera tu. Kamera tu cahaya kan. Flash tu tadi. Ya. Sebenarnya dia jadi macam mana keluar cahaya tu? Cuba kita. Cahaya yang keluar tu terlampau terang jadi gelap tak? Jadi gelap. Jadi tu yang kita nampak cahaya tu kecil je. Jadi semua tu jadi terlampau terang. Cuba kita ambil bateri yang welding tu. Ya. Padahal tinggal terang ni. Tapi bila tengok dia kecil api dia lagi terang, gelap jadi mata kita, betul? Kenapa? Cuba kita tidur juga. Tutup lampu ke, tak tutup lampu ke. Kalau kita tidur, kita tak nampak cahaya yang apa. Kita dah dibawa ke alam lah. Pemikiran kita dah dibawa ke lah. Roh tadi dah bawa. Itu semua pengajaran Allah bagi tu. Supaya kita tak ada apa-apa. Semuanya milik dia. Dia nak memperkenalkan cerita dia supaya kita faham. Dialah yang menyusun segala. Dia nak bawa kita ke mana? Mimpi kita boleh tahu. Ini handphone. Kita sampai tak terlelap. Ada bawa handphone dalam mimpi. Tapi kalau kita dalam mimpi pula, kita ada kereta lah, ada ni. Bila kita jaga boleh bawa dalam mimpi itu tadi yang kita mimpi. Jadi apa benda yang kita bawa? Allah ajar kita. Kita tak ada bawa apa-apa sebenarnya. Dialah yang Dialah. Tak ada kita, dia. Jadi hidup kita ni semuanya 100% dia yang suruh. Jangan lagi kita rasa kita jadi masalah bila ada keakuan diri, kita rasa kita nak susun dia, Itu yang jadi kebingungan hidup di dunia kita ni. Rasulullah tak mau ajar la ilaha illallah tetap. Baru balik iman kamu. Faham kan tu? Bukan sekadar aksiru min qauli, bukan sekadar Rasulullah kata banyak pun kita tak faham buat apa. Banyak tu mana Allah Rasulullah tu makna betul-betul berdasar faham. Tak ada engkau. Tumpukan betul, tak ada. Bila engkau buat usaha untuk tak ada kan, Allah yang akan tak ada kan, baru engkau tahu yang ada hanya Allah, barulah nikmat. Baru betul orang yang betul mentauhidkan Allah. Dia tak rasa ada keakuan diri. Dia hidup dia yang akan manis, tiada pahit. Itu kalau manusia dah temu ke situ, dia dah menemui kebahagiaan, ketenangan. Dan dia tahu ada tuju dah. Inilah dia nak buat manusia ilahun wah. Macam Rasulullah juga makam dia. Tak ada cerita lain yang dia lebih utamakan dalam hidup dia. Sebab dia dah dapat berita gembira yang Rasulullah bawa tu tadi, dia tahu. Dan dia duduk makam Rasulullah dan dia pun jadi ganti untuk menjadi penegang-penegang rahmatan lil untuk bawa manusia lain tu je dia. Cintanya pada manusia sama juga. Cuma Rasulullah ni lebih luas. Jadi kita akan dapat rasa cinta dan untuk bukan RM1, bukan dunia seisinya kita punya pandang. Mustahak sekali dia harus kembali kepada Allah, kita nak pastikan. Sebelum dia nanti sampai ajal dia. Kalau dia sampai ajal dia tak dapat kembali pada Allah, kita rasa kita bersalah. Rasulullah ia orang Yahudi wafat lalu depan Rasulullah. Makan. Jalan depan Rasulullah bangun. Sedih. Sahabat usik Rasulullah ni jenazah Yahudi. Rasulullah diam jauh. Rasulullah rasa bersalah sebab tak dapat membawa mengimani supaya dia kenal
Gitu sekali. Nak bagi tahu kita bahawa Rasulullah ni memang watak dia rahmatan lil, bukan Islam aja, seluruh alam. Jadi macam mana kita nak olahkan? Ni sebenarnya dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ke berapa 1000 lebih. Tapi bagi saya dah tak mampu nak kira dah. Dia yang pertama tak mampu, entah berentah tak tahu, berjuta ke atau. Dia yang pertama sekali Allah. Tapi bukan berbentuk basyarun, bukan berbentuk makhluk, tapi berbentuk iaitu sifatullah, iaitu nur. Ni yang pertama. Daripada nur ni jadi roh-roh kita semua, roh para nabi, roh iblis, semua berasal daripada nur. Jadi iblis tu semua berasal semua daripada nur Muhammad. Malaikat, siapa, apa, jin, tumbuh-tumbuhan, semuanya berasal daripada nur. Bumi, angin, air, semua daripada nur. Suci. Mula-mula yang kita lihat kan, sucinya tu. Dia terzahir daripada Nur Muhammad pun suci. Tu. Tapi bila Allah dah isi roh tu suci, lepas tu Allah isikan dengan watak-watak yang Allah khendaki. Sedangkan Muhammad ni memegang segala watak. Jadi dari segala watak ni dia percikkan segala watak-watak tu jadi banyak untuk ceritakan faham tak? Jadi kita tahu. Jadi malaikat tu termasuk sepupu kita, bagian roh. Malaikat tu sepupu kita. Saudara rapat lah sepupu tu. Sebab dia pun asal roh, kita pun daripada roh dari Muhammad. Kita pun roh kita ni berasal dari Muhammad. Dia pun roh kita berasal. Iblis pun sama juga. Sepupu kita. Jangan lebih-lebih sangat marah. Cuma diisi dengan watak yang Allah Ta'ala watak dolin. Itu je beza sikit. Ya, beza sikit. Nampak kita macam kalau kita tak kenal, musuh ni jangan terlampau sangat. Mana bukan saya cakap tadi kita bila kenal dia kita nak geng dengan dia, bukan maksud saya gitu. Jangan melampau sangat. Sebab kita ni bersyukur sebab apa bersyukur? Sebab kita tahu dah. Kita tak boleh mengaku yang kita tak punya apa-apa. Yang kita tahu tadi, dia yang bagi kita watak gini. Kita bersyukurlah jadi watak kita sebagai apa yang Allah kehendaki. Iaitu rahmatan lil. Itulah dia watak kita sebenarnya, manusia ni. Tapi bila dia dah kita tadi lupa, lalai, lengah, hawa nafsu, keinginan yang keinginan hawa nafsu tadi. Keinginan yang lain daripada keinginan hawa nafsu lah dia panggil. Jadi itu yang diperangi, dijihadkan. Berat jihad tu. Berat jihad, lebih berat daripada perang Tapi beruntung orang yang sungguh-sungguh perang, Allah akan bagi pertolongan kuat, akan menundukkan, bukan matikan nafsu dia, menunduk. Rasulullah pun bagi tahu, aku pun ada nafsu. Aku pun ada korin aku. Tapi korin aku telah ditundukkan oleh Allah. Rasulullah sendiri. Jadi kita masing-masing ada korin masing. Rasulullah pun mengaku ada. Tapi Rasulullah punya itu telah ditundukkan dengan tu saya kata tadi, ketiadaan bila tiadaan diri, mana nak ada korin dah. Semua dah tak ada. Sebab korin tu terjadi atas kehendak bila dah tak ada kehendak diri, mana ada korin dah. Waktu tu semua kehendak-kehendak khatir rabah, lintasan kesucian daripada Allah akan turun. Tapi cuba adakan kedirian. Dia dah bercampur, tak boleh. Mana boleh? Wala talbisul haqqa bil. Mana boleh hak Allah Ta'ala dengan hak kita bercampur, mana boleh? Tak boleh. Mesti kita fahamkan hak Allah Ta'ala diutah. Kalau tidak, kita belum lagi beriman. Kalau kita tak utamakan Allah dan Rasul, kita utamakan diri, mana kita tak beriman kepada Allah. Hari itu beruntung kita bersempena dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah bagi penyataan mubinah, jelas bahawa itu hala tuju kehidupan kita. Dan itu kita bila dah ada tahu hala tuju kehidupan kita, kita telah mendapat Mahdi.
Mahdi, ataupun dapat petunjuk dan boleh memberi itu petunjuk. Kita dapat Mahdi yang origin diri kita. Bukan kita ni Imam Mahdi, bukan. Mahdi itu maknanya dapat petunjuk daripada Allah. Allah bagi kita jelas dan kita diberi oleh Allah untuk memberi beruntungnya. Kita dapat Mahdi. Mahdi ni bahasa yang Allah Ta'ala pun kata hidayah. Tapi hidayah tu dapat hidayah je. Tapi kalau Mahdi ni, dia lebih tinggi daripada hidayah. Iaitu Allah bagi hidayah bercampur dengan boleh sampaikan. Baru dah kita faham. Imam Mahdi tu kita tahu watak dia. Gitulah. Dia tak ada buat kerja lain.